Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung pembelajaran kita hari ini, sesi PDPR pertama kita. So, kita akan sambung kepada bab yang baru iaitu bab 5 berkenaan dengan kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Tapi untuk hari ini kita hanya nak menyentuh subtopik yang pertama iaitu 5.1 berkenaan dengan kekongruenan. Jadi pertama sekali kita mesti faham apa maksud kongruen. Kita seharusnya boleh mengenal pasti sama ada dua objek yang diberi itu adalah kongruen atau tidak. Jadi, kita nak tengok dari segi definisi kongruen itu sendiri. Jadi, kita katakan dua objek itu kongruen apabila dia memenuhi dua syarat ini iaitu saiz dan bentuknya mesti sama. Ingat saiz dan bentuk mesti sama. Objek 1 dan 2 itu. Okey. Kemudian kalau kita nak lihat secara lebih detail atau lebih terperinci, kita lihat pula dari segi panjang sisi dan juga nilai sudutnya. Tapi untuk yang pertama ini, kita nak tengok dari segi basic. Kita seharusnya dah boleh kenal pastilah dari segi dua syarat ini dulu. Jadi saya dah sediakan beberapa contoh bentuk berbeza ini. Kita anggap objek yang pertama ini sebagai rujukan lah. Okay. So, objek yang pertama ni kita tengok seperti bentuk L kat sini. Kita buat perbandingan dengan setiap objek yang lain. Okey, pertama kita buat perbandingan dengan objek yang kedua. Okey, untuk memastikan mengenal pasti sama ada dia kongruen atau tidak, kita perlu tengok dari segi dua syarat inilah, saiz dan bentuk. So, kita nampak jelas di sini, saiznya itu sama dan bentuknya masih sama. So, dia kekal sama. Jadi, dua-dua ini kita katakan dia adalah kongruen. Okay, so kalau kita nak kaitkan dengan konsep penjelmaan yang kita dah belajar, penjelmaan ini adalah jenis translasi. Sebab apa? Translasi arahnya masih sama, saiz dan juga bentuknya itu kekal. Jadi translasi itu kita boleh kata dia memenuhi syarat kongruen lah kerana image-nya dikekalkan dari segi saiz dan juga bentuk. Hanya kedudukannya berbeza sahaja. So 1 dan 2 kongruen. 1 dan 3. Okay, kita tengok 1 dengan 3. Kita nampak bukan sahaja kedudukannya berubah tetapi arahnya juga berbeza. Jadi bila arah berbeza macam ni, tapi adakah saiz dan bentuknya sama? So kita buat perbandingan, masih lagi sama. So masih lagi sama kalau kita nak kaitkan dengan penjelmaan yang kita dah belajar. Ini adalah putaran. Jadi putaran, masih ingat lagi putaran, definisi dia adalah dia mengekalkan image dengan saiz dan bentuk sama, hanya perubahan dari segi kedudukan dan juga arah. Jadi putaran juga dia memenuhi syarat kongruen iaitu mengekalkan image dengan saiz dan bentuk sama. Jadi kita katakan 1 dengan 3 itu adalah kongruen juga. Okay? Ini ramai pelajar salah konsep. Dia tengok dah terbalik macam tu, dia kata dia bukan kongruen. Tidak. Kongruen itu tak semestinya terbalik, bukan kongruen. Kita tengok dari segi saiz dan bentuknya. Okay. Contoh macam saya, kalau saya terbalikkan kepala ke bawah, kaki ke atas, tapi saya masih lagi sama, iaitu Cikgu Hidayah kan. Awak masih lagi kenal saya sebab saiz masih sama, mukanya masih sama. So saya katakan bila saya dah terbalik tu, saya masih lagi kongruen sebab awak masih lagi boleh kenal saya. Walaupun saya dah tunggang terbalik macam tu. Okay. So 1 dengan 3 itu adalah kongruen. Okay. Kemudian 1 dengan 4. Okay. 1 dengan 4 ni, kita nampak bentuknya masih sama. Tetapi saiznya berubah. Apabila salah satu sahaja syarat itu dia tak penuhi, maka dia tak boleh dikatakan sebagai kongruen. So 1 dengan 4 itu bukan kongruen. Sebab apa? Sebab saiznya tidak sama. 1 dan 5. 1 dengan 5 itu memang jelaslah kita nampak dekat situ dua-dua syarat tak penuhi. Saiz tak sama, bentuk pun tak sama. Jadinya di sini kita katakan 1 dengan 5 itu bukan kongruen. So itu kita hanya lihat dari segi secara basic, hanya tengok dari segi saiz dan bentuk sahaja. Okey, so saya harap di situ jelas. Okey, kemudian kita akan tengok contoh yang lebih detail yang berkenaan dengan sisi dan sudut. Okey, so kita tengok contoh ini saya ambil daripada buku teks awak lah. Okey, so kita tengok untuk mengenal pasti adakah objek yang diberikan kongruen ataupun tidak. So kita tengok ada 4 soalan. Setiap soalan itu diberikan 2 objek berbeza. Okey, contoh soalan yang pertama, tentukan sama ada setiap pasangan adalah kongruen atau tidak. So seperti yang saya katakan tadi, kalau tadi kita hanya lihat dari segi saiz dan bentuk secara basic sahaja.
Kali ini kita akan lihat secara terperinci sama ada kita nak buat perbandingan dari segi panjang sisi ataupun nilai sudut. Okey, untuk 1 dengan 3, kita nampak dia adalah bentuk segitiga. So, bentuk segitiga ni, kita boleh katakan dia saiz dan bentuk sama kalau ketiga-tiganya mempunyai panjang sisi yang sama ataupun ketiga-tiganya mempunyai nilai sudut yang sama. So, kita ambil salah satu sahajalah. Okey, kita tengok. Contoh soalan A. Okey, kalau saya katakan ini adalah objek yang pertama, ini adalah objek yang kedua. Okey, kedua-dua ni sama segitiga sudut tegak. Jadi kita nampak ada untuk objek yang pertama ada dua sisi yang diberi iaitu 12 dan 5. Kita kena kenal pasti sisi sepadan. Itu sangat penting lah. Jangan pula awak bandingkan dengan sisi berlainan. Okey, AC. Okey, AC ni 12 cm ni sepadan dengan dia adalah PQ iaitu 12 cm. So di situ memang sepadan lah, sama. Okey, kita tengok daripada panjang sisi. Kemudian satu lagi sisi diberi adalah AB iaitu 5 cm. Cari di objek kedua mana yang sepadan dengan AB. So kita nampak dekat situ BR iaitu 5 cm. Okey, di situ sepadan. Ingat, untuk menentukan dia adalah kongruen ataupun tidak, satu lagi sisi itu mesti kena sama. Mana sisi satu lagi? Iaitu sisi BC. Tapi BC ni tak ada nilainya berapa. Kita tak tahu berapa BC ni. Tapi kita tahu BC untuk objek kedua, dia sepadan dengan RQ iaitu 13. Okey, untuk objek kedua dia dah bagi dah 13. Jadi tugas kita adalah kita perlu mencari nilai BC itu berapa. Kalau dia 13, maka kita katakan objek 1 dan 2 itu adalah sepadan. Okey, so nak cari berapa panjang BC, kita back balik kepada konsep ini adalah segitiga sudut tegak. Bila segitiga sudut tegak, kita boleh guna teorem Pythagoras. So bila teorem Pythagoras nak cari salah satu sisi, kenal pasti dulu sisi kita nak cari tu hipotenus atau bukan. So kita nampak, kita tentukan mana sudut tegaknya. So ini adalah sudut tegaknya. Dan yang kita nak cari tu adalah bertentangan dengan sudut tegak, maka dengan itu sisi yang kita nak cari tu adalah merupakan hipotenus. So, mengikut teorem Pythagoras, sekiranya sisi yang kita nak cari tu adalah hipotenus, maka rumusnya adalah, kita nak cari BC kan? Kuasa 2 kan kedua sisi yang lain iaitu 12 kuasa 2 ditambah 5 kuasa 2 puncakan dia. Jadi kita kira dulu berapa yang kita dapat BC. So bila kira tekan kalkulator kita dapat 13 cm. Okey, so 13 cm untuk BC. Bandingkan dengan RQ, sama ke tidak? So sepadan dan juga panjang sisinya sama. Maka kesimpulan yang kita boleh buat adalah dua objek itu kita katakan sebagai kongruen. Okey, untuk yang ini kita dah tak perlulah tengok sudut sebab logiknya kalau ketiga-tiga sisi bagi segitiga itu sama, maka dia adalah sama saiz. Okey. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan B. Okey, untuk soalan B ni, kita nampak dia adalah bentuk L macam contoh yang tadi saya bagi kan. Okey, kita tak boleh nak tengok, nak kaji, nak bandingkan dari segi sudut lah. Sebab sudut kita tak ketahui. Kita boleh bandingkan dari segi panjang sisi. Ingat, untuk objek 1 dan objek 2, mesti kenal pasti sisi yang sepadan dahulu. Okey, lihat dulu apa yang diberi. Okey, untuk objek 1 ada simbol sama di sini. Itu menunjukkan sama panjang lah. So, kita boleh isikan sini 3 cm. Ini juga sama. So, sini adalah 3 cm. Okey, so AF. Cari sisi sepadan. Dia adalah UT. Ingat ini dah diputarkan. Diputarkan tidak semestinya dia adalah bukan kongruen. Kita kena kaji dulu dari segi panjang sisi ataupun nilai sudut. Okey, AF 10 cm dia sepadan dengan UT 10 cm. So ini settle, sama sepadan. EF ni kalau kita tengok dia adalah sepadan dengan TS. Okey, so sama 3 cm. Okey. Kemudian apa lagi dibagi? BC dia sepadan dengan PQ. Okey, so 3 cm settle di sini. Okey, tengok yang dibagi
pada objek pertama adalah AB. So, AB ni kita tengok dia bagi adalah 8 cm. Cari yang sepadan dengan objek kedua. AB mana yang sepadan? UP, betul tak? Okey, seharusnya AB itu sama dengan nilai panjang sisi dia. Sepatutnya kalau nak katakan dia kongruen, dia mesti sama panjangnya. Okey, so sekarang AB diberi 8 cm, kita perlu cari berapa UP. Jadi UP ni dia adalah hasil tambah antara TS dan RQ. Jadi untuk dapatkan UP, kita harus tambahkanlah TS iaitu 3 tambah dengan RQ iaitu 4, so kita dapat 7. Sepatutnya kalau dia adalah kongruen, UP kita akan dapat 8 kan? Sebab AB tu 8, tapi kita dapat UP tu 7. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya dia adalah bukan kongruen. Okey? So itu adalah kaedah nak tentukan kongruen ataupun tidak. Okey, kemudian kita beralih kepada soalan C. Okey, untuk soalan C ni kalau kita lihat, tidak semestinya dia adalah bukan kongruen sebab kita nampak dia dah terbalik macam tu. Kita kena cari dulu sudut panjang sisi yang sepadan. Okey, dia ibarat macam kita songsang sisi macam tu kan. Okey, kemudian kita tengok yang sepadan. Sekarang kita ada beberapa pilihan lah. Kita ada sisi, kita ada sudut. Jadi sini 8, kita nampak simbol sama sini 8 lah. Sini 8, sini 8. Okey, kita nampak semua sudut tu, kita nampak panjang panjang sisinya sama. Tapi tak cukup dengan itu, kita perlu pastikan sudut pula kat dalam tu sama ke tidak. So kita nampak sini 83, dia sepadan dengan sini 83. Okey, yang ini settle. Okey, ini 90, ni sudut tegak 90 sama dengan ni 90 lah. Okey, sudut yang ini tak diketahui, tak diberi berapa? D. Mana yang sepadan dengan D? So, dia adalah sepadan dengan R. Okay? D dengan R. Kalau dia kongruen, D dengan R itu, dia mesti sama iaitu 97. So, sekarang tugas kita adalah kita perlu mencari sudut D itu berapa. Kalau kita dapat 97, okay, kita boleh simpulkan dia adalah kongruen. Okay, so sekarang untuk soalan C, kita perlu cari sudut D. Okay, untuk cari sudut D, kita nampak 3 lagi sudut dalam sisi 4 ini kita tahulah. Jadi kita tahu dalam satu sisi 4 jumlah sudutnya adalah 360. Jadi untuk dapat sudut D, so 360 darjah, kita tolak 3 lagi sisi yang lain iaitu 83 darjah, tolak 90 darjah, tolak 90 darjah. Okay, awak kira lah guna kalkulator dulu. So kita akan dapati sudut D yang kita kira adalah 97 darjah. Okay, bandingkan dengan sepadan pada objek yang kedua yang diberi ni, objek 1. Okay, ni objek 2. So kita nampak sudut dia sepatutnya sepadan dengan R dan R diberi 97. So sama kan? Okay, jadi kesimpulannya dia adalah kongruen. Okay. Okay. Next, kita pergi kepada soalan terakhir iaitu soalan D. Okay, saya anggap ini sebagai objek yang pertama, ini adalah objek yang kedua. Okay, objek 1 dengan 2 ni, kita nampak ada satu simbol sama di dua sisi ni, maka kita letak sini 8, ni 8, ni 8. Okay, ini adalah segitiga sama kaki. Ingat kalau dua sisinya sama, maka dia adalah segitiga sama kaki. Okay. Bila kita kata dia ada segitiga sama kaki, ingat balik ciri-cirinya apa? Okay, dua di kakinya ni, di tapaknya AB ni mesti sama besar lah. So, sini bila kata 70, sini adalah 70. Ni 50, ni kakinya di atas dia sebab dia dah terbalik ni. Jadi, yang ni dua-dua kita tak tahu. Tapi, kita boleh tahu sebabnya salah satu sudut kita dah ketahui. Tapi, kita tak perlulah nak buat perbandingan setiap satu sudut. Hanya ambil salah satu sudut yang sepadan saja. Okey, contoh untuk objek 1 ni saya nak ambil perbandingan di sudut A. Okey. Sudut A ni di kaki 70 darjah. Tengok di objek kedua mana yang sepadan dengan A. Okey. So yang sepadan dengan A ni Q lah. Kan? So Q dengan R tu pun samalah kalau ikutkan lah. Okey, sepatutnya sudut di Q kalau dia adalah kongruen, dia juga adalah 70 darjah. Jadi kita kena buktikan berapa kita dapat sudut Q tu. Okey, so kita akan fokus kepada objek kedua ini. Okey, oleh kerana dia adalah segitiga sama kaki, untuk dapat satu sudut ini, okey, kita gunakan konsep di mana untuk dapatkan sudut
RQP sebab kita nak cari sudut Q, so Q di tengah. Kita tahu hasil tambah semua sudut di dalam segitiga tu adalah 180 darjah. Jadi tolakkan dengan salah satu sudut yang kita dah tahu 50 darjah. Oleh kerana dia adalah segitiga sama kaki, dua sudut di kaki yang sama besar, so kita bahagi dua sahajalah. Okay, so kita akan dapat 65 darjah. Jadi sudut di Q tu kita dapat melalui pengiraan kita adalah 65 darjah. Jadi sama tak dengan sudut A yang sepadan tu? Tak sama sebab A tu adalah 70 darjah. Jadi 70 dengan 65 itu tak sepadan. Maka kesimpulan yang kita boleh buat adalah objek 1 dan 2 bagi soalan D, dia adalah bukan kongruen. Okey. So itu adalah cara penyelesaian untuk mengenal pasti sama ada dua objek itu adalah kongruen atau tidak secara lebih terperinci daripada sudut panjang sisi dan juga nilai sudut. So saya harap itu jelaslah. Okey. Jadi untuk sebagai latihan pengukuhan apa yang telah dijelaskan, saya nak buat latihan di muka surat 126, buku teks latihan kendiri 5.1a, soalan 1B dan C. Okay? Saya ulang, muka surat 126, latihan 5.1a, buat di dalam buku latihan 1, soalan 1B dengan C. So, itu sahaja kelas kita hari ini. Okay? Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah menghubungi saya. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.